Assalamualaikum dan salam sejahtera semua, apa khabar? Jumpa lagi kita dalam kelas Cikgu Nazar. So pada hari ini saya akan berkongsi dengan semua berkenaan dengan satu formula iaitu VLOOKUP yang menggunakan lebih daripada satu lookup value. Kita tahu bahawa formula VLOOKUP dia menggunakan satu lookup value sahaja. Tapi bagaimana sekiranya kita mempunyai satu situasi iaitu kita mempunyai lebih daripada satu lookup value. Sebagai contoh, di dalam table saya ni, saya ada 3 kolom iaitu name, exam dan juga points. So kita ada senarai pelajar, jenis-jenis peperiksaan yang mereka ambil serta markah mereka. So kalau kita lihat di sini, sekumpulan pelajar yang sama, mereka mengikut menjawab soalan untuk first quarter, midterm exam dan juga final exam. Jadi bagaimanakah caranya untuk kita dapatkan markah para pelajar ini? Jadi kita perlu mempunyai satu helper column untuk kita mendapatkan jawapan di dalam kolom table kedua ini. Baik. Mengapa kita perlu ada helper column? Sebabnya, sekiranya kita menggunakan formula VLOOKUP yang biasa, seperti begini equal VLOOKUP, buka kurungan, lookup value kita akan gunakan nama Karim Ahmad, dan saya boleh log lah kolom F ini dengan memasukkan $sign. Kemudian saya letakkan koma. Untuk table array pula, dia merujuk kepada pangkalan data kita kan. Jadi saya boleh gunakan maklumat daripada database kita ni sebagai pangkalan data kita lah. Okey, dan oleh kerana kita akan merujuk kepada pangkalan data yang sama, jadi kita perlu log range berkenaan. Kita letak koma lagi sekali untuk memasukkan kolom index number. Kita akan mengambil jawapan daripada kolom yang ketiga iaitu kolom points daripada database kita ni. So, kita letak nombor 3. Mengapa nombor 3? Sebab kita ada 3 kolom. Ini kolom pertama, kolom kedua dan kolom ketiga. Jadi kita letak nombor 3. Dan akhir sekali Excel akan tanya kepada kita nak dapatkan jawapan dalam bentuk exact match ataupun dalam bentuk approximate match. Baik, oleh kerana kita nak dapatkan jawapan dalam bentuk exact match, kita letakkan kod kosong. Kalau nak carikan jawapan mengikut approximate match, kita letak 1. Ini boleh rujuk kepada video saya sebelum ini yang bertajuk VLOOKUP. Saya tutup kurungan, tekan enter, maka saya akan dapat jawapan untuk Karim Ahmad. Dan saya boleh copy formula ini ke bawah. Jadi, ini adalah markah berdasarkan first quarter test. Baik, kalau saya copy formula ke kanan untuk dapatkan midterm dan juga final exam, saya tidak akan dapat jawapan yang sepatutnya. Dia sebenarnya akan mengulang jawapan yang sama. Mengapa ini terjadi? Sebab Excel hanya dapat mengesan lookup value berdasarkan nama para pelajar saja, bukan mengikut jenis-jenis peperiksaan yang diambil. Jadi bagaimanakah kita nak menyelesaikan masalah ni? Seperti saya kata tadi, kita kena gunakan satu helper column. Satu helper column bermaksud kita menggabungkan lookup value kita. Sebagai contoh, saya nak menggabungkan nama pelajar dan juga jenis peperiksaan yang diambil. Jadi saya akan buat satu kolom baru. Saya klik pada kolom C, klik kanan pada mouse, saya pilih insert. Saya namakan kolom ini helper column. Helper column. Baik. Kemudian saya masukkan formula. Equal. Saya klik pada sel A3. Kemudian saya akan menggabungkan maklumat ini dengan, saya letakkan satu double quote dan juga vertical bar. Kemudian saya masukkan simbol dan lagi sekali, dan saya klik pada sel yang kedua, iaitu B3. Bila saya tekan enter, maka Excel akan menggabungkan maklumat daripada kolom name dan kolom exam. Baik, mungkin ada yang tertanya pada saya, mengapa kita letakkan simbol vertical bar ni? Mengapa tak letak terus data daripada A3 dan juga B3? Sebabnya begini mari saya tunjukkan. Sebagai contoh, katakanlah kita ada maklumat ini dalam kolom 1
dan maklumat ini dalam kolom kedua. Jadi kalau kata saya nak menggabungkan maklumat daripada kolom satu dan kolom kedua dan letakkan di sini, saya akan gunakan formula equal. Saya klik pada sel yang pertama, saya letakkan simbol dan saya klik pada sel yang kedua. Baik, bila saya tekan enter, cuba lihat apa yang berlaku. Excel akan menggabungkan data itu tanpa ada apa kita panggil separator di antaranya. Maka dia akan kenal data itu sebagai gabungan dua data daripada dua kolom yang berbeza. Okey. Tetapi kalau kita gunakan helper, kita gunakan separator, contoh begini, iaitu kita buat equal, kita ambil data daripada kolom yang pertama, kemudian kita letakkan simbol dan, letakkan vertical bar kita. Okey, mengapa kita letak vertical bar tu dalam double quotes? Sebab vertical bar tu ialah text character. Jadi kita kena letak dia di antara dua double quotes. Kita letakkan and dan klik pada yang kedua. Bila kita tekan enter, so dia akan jadi macam begini. Jadi Excel boleh detect benda tu sebagai dua benda yang berbeza dipisahkan oleh vertical bar kita ni. Jadi kalau kata saya kembali semula kepada tugas kita ni, so kita boleh buat satu formula di sini dengan menggabungkan dua lookup value, iaitu equal VLOOKUP buka kurungan. Okey, mula-mula kita akan ambil maklumat daripada mana? Daripada nama pelajar. Oleh kerana saya nak copy formula ke bawah nanti, maka saya akan lock column G. Saya tekan butang F4 pada keyboard saya. Okey. Kemudian saya akan letakkan simbol dan, double quotes, vertical bar, double quotes, masukkan simbol dan lagi sekali, dan saya klik pada sel yang menyimpan field, iaitu first quarter test. Dan saya akan lock field ini, iaitu saya akan lock row nombor 2. Tekan F4. Okay. Baik. Kemudian, ingat kita lock row nombor 2 saja. Letak koma. Baik, table array. Bila kita kata table array, dia merujuk kepada panggalan data kita. Baik, di mana panggalan data? Panggalan data kita akan gunakan data ini. Jadi tak perlu kita highlight keseluruhan database. Kita highlight dua kolom ini saja. Dan oleh kerana kita nak merujuk kepada database yang sama, bila kita copy formula ke bawah nanti, maka kita perlu lock range ini. Begitu. Okay, letak koma. Kemudian, untuk kolom index number, kita masukkan nombor kolom kedua. Sebab kita ada dua kolom saja, iaitu helper column dan juga points untuk database kita. So, kita letak kolom nombor 2. Letak koma dan kita beritahu pada Excel, kita nak dapatkan jawapan secara tepat. Jadi, kita letakkan kosong. Tutup kurungan, enter. Jadi, kalau saya copy formula ke bawah, saya akan dapat markah untuk para pelajar bagi first quarter test. Dan kalau saya copy ke sebelah, kita akan dapat markah untuk midterm exam. Dan kalau kita copy lagi ke sebelah, kita akan dapat markah untuk final exam. Jadi itulah caranya untuk kita mendapatkan jawapan menggunakan multiple lookup value. Baik, ada satu lagi teknik untuk kita selesaikan masalah ini tanpa kita menggunakan helper column. Teknik kedua yang boleh kita gunakan untuk mendapatkan jawapan ialah dengan menggabungkan dua formula, iaitu formula VLOOKUP dan juga formula choose. Kita masih menggunakan database yang sama, maka kita klik pada sel G3 dan kita masukkan formula equal VLOOKUP. Saya akan menggunakan lookup value yang pertama yang saya dapati daripada kolom F ini. Saya akan lock kolom F. Kemudian saya akan gabungkan lookup value yang pertama ini dengan lookup value yang kedua yang saya perolehi daripada sel G2. Dan saya akan lock row nombor 2 bagi sel ini. Kemudian kita masukkan koma. Untuk table array, kita akan gunakan formula choose. Saya tap choose, buka kurungan. Dan untuk index number, saya akan gunakan dua maklumat. Saya masukkan curly bracket 1, 2, tutup dengan curly bracket, koma. Value yang pertama saya akan dapatkan daripada kolom pertama, iaitu
name. Saya akan highlightkan nama-nama para pelajar ini. Kemudian saya perlu log range penggunaan. Kemudian saya akan gabungkan maklumat ini dengan maklumat yang kedua yang akan saya ambil daripada kolom exam. So, saya masukkan and double quotes vertical bar double quotes and saya akan highlight data daripada kolom exam yang perlu saya log juga. Letakkan koma. Kemudian untuk value yang kedua, saya akan ambil maklumat daripada kolom points. Dan saya akan log range ini. Tutup kurungan untuk menutup formula choose. Jadi di dalam formula choose ini, saya menggunakan gabungan lookup value yang saya ambil daripada kolom name dan kolom exam. Dan kita akan dapatkan jawapan daripada kolom points. So ini ialah value saya yang kedua. Maka kita ada dua maklumat, ada dua kolom iaitu kolom yang pertama ialah kolom lookup value. Yang ini ialah kolom yang mengandungi markah kita lah. Kita letak koma. Kemudian untuk kolom index number. So bila kita letak koma, Excel akan kembali semula kepada formula VLOOKUP. Dan di sini kita letakkan nombor 2 yang merujuk kepada kolom kedua di dalam table array kita tadi. Letak koma, kemudian letakkan kosong dan tutup kurungan. So, bila kita tekan enter, kita akan dapat markah untuk Karim Ahmad dan kita boleh copy formula ke bawah untuk mendapatkan markah bagi para pelajar yang lain. So kita boleh copy formula ke kanan untuk dapatkan markah bagi midterm exam dan juga markah untuk final exam. Jadi inilah caranya untuk kita menyelesaikan masalah menggunakan VLOOKUP dan juga gabungan dengan choose tanpa kita menggunakan helper column. Saya harapkan semua dapat memahami teknik ini, kedua-dua teknik ini, dan bolehlah kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan VLOOKUP yang memerlukan kita menggunakan lebih daripada satu lookup value. Sekian dulu untuk kali ini. Berjumpa lagi di masa akan datang.